Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so hari ni aku nak review satu lagi saham. Okay, dipanggil counter AVI. Okay, so sebelum kita pergi ke dia punya technical analysis, kita tengok fundamental sikit ya. So AVI ni nama penuh dia Evident Berhad. Okay, so kalau kita tengok kepada laman web dia lebih kepada travel lah, hotel, property and travel. So, kalau kita tengok bagi aku lebih kepada travel lah. So dari segi fundamental dia, syarikat dia lebih kepada pelancongan berbanding ke property atau hotel lah. Okay, so alright, so ni dia punya laman web dia. So korang boleh tengok pada nanti. Okay, korang boleh tengok our hotel dia ada hotel Avillion Polixen. Okay, so Avillion Admiral Cove, Avillion Cinta Bali. Okay, so ini adalah syarikat pelancongan. Okay, syarikat pelancongan. Okay, so kita tengok sikit dia punya fundamental ya. So fundamental kita tengok volume dia sikit je, 338,000. Okay, dengan pembelian 10 juta kita tengok pembelian 10 juta dan penjualan 133,000. Okay, so kalau kita tengok pergerakan secara kasar dia kurang bergerak. Okay, kurang bergerak dan agak berat sebenarnya. Okay, agak berat sebenarnya saham ni. Okay, paling tinggi pun dia pernah sampai lebih kurang 16 sen sahaja. Okay, paling tinggi. Okay, tapi tak apa, kita tengok daripada quarter report dia. Okay, quarter report menunjukkan kerugian. Okay, kerugian pada last quarter 26/11. Okay, kerugian 1.7 juta. Okay, 1.7 juta. Okay, so memang signifikan lah sebab apa? Syarikat ni lebih menumpukan kepada pelancongan. So pelancongan masih lagi dalam recovery mode sebenarnya. Kalau kita tengok ini daripada 13 juta, okay, dia naik ke 5 juta dan sekarang ni kekurangan hanya 1 juta. So dia dalam proses recovery mode. Okay, okay, masih lagi mencatatkan kerugian. Jadi kita tengok annual mestilah mencatatkan kerugian lagi, tapi lebih sedikit berbanding bulan 3. So dia ada potensi untuk recovery mungkin dalam tahun depan, mungkin industri pelancongan akan recover lah sedikit demi sedikit. Okay, alright, so kita tengok pada technical chart dia. Okay, so kita tengok technical chart bagi AVI. Alright, so apa yang aku katakan tadi, dia pernah, okay, saham ni pernah mencatat ketinggian. Okay, dia pernah ketinggian, kita ambil daripada 2018 lah. Oh, dia pernah tinggi sebenarnya saham ni. Dia pernah capai paling tinggi pada, okay, paling tinggi pada lebih kurang 80 sen. Okay, 80 sen dia pernah capai. Dan dia mengalami, kalau kita tengok, mengalami major downtrend. Okay, major downtrend. Major downtrend. Okay, memang lama major downtrend dia. Okay, major downtrend sehingga March 2020. Okay, sebelum COVID-19. So bila COVID-19 lagi pula dia buat penurunan yang drastik. Okay, penurunan yang drastik. So saham ni pernah turun. Okay, saham ni pernah turun sehingga 3 sen sahaja harga saham dia. Okay, so amat rendah. So 3 sen. So sebenarnya saham ni cuba untuk naik. So mungkin ini adalah proses recovery lah untuk saham ni ataupun untuk counter ni, untuk syarikat ni. Okay, sebab pun dia pun asas dia adalah pelancongan. So dia dalam mode recovery. So dia pernah sampai ketinggian pada 7 sen setengah. Okay, so 7 sen setengah dengan support dia adalah pada 6 sen. Okay, pada 6 sen sebelum dia breakout. Okay, sebelum dia breakout, the resistance dia, dan dia buat satu resistance baru kat sini 9 sen. Okay, so support ni, okay, 6 sen. Okay, dia pernah breakout, dia naik pada 9 sen. Okay, dia turun balik dan dia touch support dia. Okay, pada Ogos dia touch support dia. Okay, dia touch support dia, dia naik, dia breakout 7 sen setengah, 9 sen setengah, dia buat satu lagi resistance dekat atas dia. Okay, 10 sen.
sebelum dia jatuh lagi. Alright, so dia buat satu lagi. Okay, support kat sini 7 sen. Okay, so support sebelum dia naik balik. Okay, dia cuba untuk melepasi 1 sen, 10 sen ni, tapi gagal. Dia turun balik kepada support 7,5. Dia naik, dia cuba, gagal. Okay, so dia turun balik kepada support dia. Support yang lama dia 6 sen. So 6 sen ni, okay, 6 sen, support 6 sen. Okay, support 6 sen. Alright, support 6 sen ni dengan resistance 10 sen ni adalah satu resistance yang kuat dan satu support yang kuat. Sebab apa? Dia tak pernah lepas 10 sen, dia tak nak bawah. Okay, 6 sen adalah sekali, tapi ini sekali lepas tu dia naik balik. So maksudnya 6 sen ni adalah support yang kuat lah. So sekarang ni saham ni berada dalam lingkungan 6 sen. Okay, 6 sen di alam area 6 sen ke 7 sen dan dia dah melepasi. Okay, melepasi 7 sen dan 75 sen. So sekarang ni berada dalam lingkungan 7 sen dan 75 sen. Okay, 7 sen dan 75 sen. Okay, so dia buat resistance baru kat sini. Satu lagi. Okay, 8 sen. Okay, so sekarang ni saham ni telah berada pada 7 sen. Okay, so 7 sen dan 8 sen. Okay, so bagi aku secara mata kasar, so saham ni kalau dia nak naik, dia kena lepas 8 sen. Okay, kalau dia nak turun, dia mesti dalam lingkungan 7 sen sahaja. Okay, so dia bermain-main dekat kawasan 7 sen sahaja. Okay, so kalau dia break dia 7 sen, dia akan pergi cari dia punya support balik 6 sen. Okay, so sebab 6 sen ni amat kuat lah support dia. Okay, amat kuat support dia. Tapi kita tengok dulu beberapa indikator. Okay, so kita tengok pada MA cross. Kalau boleh tengok pada MA cross lah. Tapi kalau saham jenis penny stock macam ni, aku jarang MA cross. Tak perlu kita cuba dulu tengok mereka MA cross memberikan sebarang tanda. So MA cross, okay, telah memberi tanda buy signal kat sini. Okay, dekat sini sebenarnya. Okay, dekat area, okay, dia dah bagi buy signal. Okay, maksudnya 6 sen setengah ni, okay, adalah harga yang okay lah. Tapi selalunya kena tunggu sebagai 6 sen ni. 6 sen ni harga yang paling terbaik lah. Tapi 6 sen setengah pun okay. Okay, sebelum dia naik ke 8 sen. Okay, so untuk MA cross, kita tengok pada MACD. Alright, so MACD telah mencapai dah melepasi kosong. Tapi ada satu dead cross dekat sini. Okay, hampir kita tengok ada dead cross kat sini, bermaksud saham ni berkemungkinan akan mengalami akan ke bawah ataupun paling bawah dia akan pergi kepada 6 sen. Dia akan cari balik support dia, okay, ataupun dia bermain-main dekat 7 sen. Tapi ikut pada cross kat sini, dead cross bermaksud dia nak turun ke bawah lah. Okay, dia nak turun ke bawah, tapi masih lagi kedua-dua line di atas kosong. So bermaksud saham ni ada kekuatan lagi lah. Okay, so kita tengok weekly pula. Okay, weekly masih di bawah. Okay, dan dia nak bergerak ke atas sebenarnya, tapi masih lagi di bawah kosong. So maksudnya dia tak ada kekuatan sebenarnya untuk naik ke atas. Okay, kita tengok monthly pula. Monthly dia dah habis ke bawah. Kita tengok dah habis ke bawah. Okay, dia dah mengalami golden cross dipanggil. Kita panggil golden cross, dan sekarang ni dia nak bergerak ke atas. Tetapi jauh lagi sebenarnya. So saham ni agak kurang kekuatan untuk naik. Okay, mungkin naik dalam jangka masa yang lama lah. Okay, dia ambil masa lah untuk dia akan naik. Okay, kalau kita tengok ni, okay, satu jajaran yang amat panjang. Okay, so aku rasa dah habis. Okay, dia punya downtrend itu dah habis. Sekarang ni masa untuk dia uptrend. Okay, so berpandukan pada MACD menunjukkan bahawa saham ni secara keseluruhannya, okay, dia secara jangka panjang berkemungkinan dia akan naik, tapi berkemungkinan dalam masa terdekat ni mungkin dia akan jatuh dulu. Okay, dia akan cari support dia 6 sen ni, ataupun dia paling common pun dalam 6 sen setengah. Okay, so 6 sen setengah, paling bawah pun 6 sen lah. Okay, so korang kena pantau. Okay, korang kena pantau saham ni. Kalau dia break 6 sen, bermaksud dia nak lagi turun ke bawah lah. Okay, dia akan pergi downtrend lagi ke bawah. Okay, alright. Tapi walaupun dia dead cross, dia masih lagi ada di atas kosong. Di atas kosong, kemungkinan dia buat reverse, dia tak tahu lah.
Okay, tapi that cross ni bermaksud dia nak turun ke bawah. Okay, itu indikator MACD. Kita tengok pada RSI dan stochastic. RSI dan stochastic. Okay, RSI dan sto. Kita tengok kepada RSI dan sto. Okay, kita tengok kepada daily. Okay, okay, kita tengok sto telah menunjukkan cross kat sini dan dia akan menuju ke bawah. So memang saham ni akan menuju ke bawah. Tapi dia ada strength kat sini 50. Okay, so bermaksud ada kekuatan lagi untuk saham ni untuk naik ke atas, tapi mungkin nak ke bawah. Okay, mencari oversold. Okay, so itu aku punya prediction lah. So saham ni mungkin nak ke bawah. Baik, jadi kita tengok pada weekly pula. Okay, weekly pun sama. Okay, dia nak turun ke bawah. Okay, dia nak pergi ke arah oversold. Okay, hampir-hampir nak oversold. Okay, ini pun dah nak ke bawah. Okay, RSI masih dalam keadaan neutral. Okay. Okay, tengok monthly pula. Okay, monthly pula ke atas. Okay, so bermaksud dalam masa jangka panjang saham ni memang nak pergi ke atas. Okay, dalam masa jangka masa beberapa minggu ke ataupun beberapa bulan daripada sekarang, okay, saham ni nak ke atas. Sebab apa? Dia dah punya trend downtrend dia dah lama, dah panjang sebenarnya. So masanya untuk dia naik ke atas. Okay, kalau kita tengok kawasan ni agak kawasan tepu. Okay, kawasan tepu ni dia hanya berlaga dalam kawasan-kawasan 30 ke 30 lebih je. Okay, bawah 40. So bermaksud di kawasan oversold sebenarnya. Okay, so dia dah lama di kawasan sini. So maksudnya dia dah menunggu untuk naik. Okay, menunggu untuk pergi ke kawasan atas 40. So dalam masa panjang berkemungkinan saham ni nak pergi ke atas lah. Okay, so secara pendek ada segi daily mungkin dia nak turun ke bawah. Mungkin dia nak check support dia 6 sen. Okay, ataupun dia cuba berlaga-laga dalam 6 sen setengah ke 7 sen ni. Tapi aku rasa dia nak turun lagi. Dia nak turun lagi ke 6 sen. Kita tengok, kena pantau. Okay, weekly pun sama, menunjukkan benda yang sama. Dia ada kekuatan sebenarnya untuk naik. Okay, tapi masih lagi bawah kosong. Okay, masih belum ada kekuatan sebenarnya. Walaupun dah bersilang kat sini. Okay, dah bersilang kat sini tapi masih belum ada kekuatan. Okay, okay, kalau kita tengok saham yang sama kat sini, dia ada satu dipanggil divergent ni. Kita tengok so maksudnya saham ni memang ada kekuatan untuk naik. Cuma mungkin dalam masa beberapa hari atau beberapa minggu, okay, dia akan cari support dia sebelum dia naik balik. Okay, alright, itu saja untuk saham AVI. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.